أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 26. Sebelum kita baca ayat 26, saya nak cerita sikit pasal ayat 25 yang lepas. Tuan-tuan tengok dulu ayat 25. Walaupun saya dah bincang pada pertemuan yang lepas, tapi rasanya ada benda yang perlu saya sebut berkaitan dengan ayat 25 itu. Di mana Allah Ta'ala berfirman pada ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, yang bermaksud pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan. Yauma izin, pada hari itu, iaitu hari kiamat. Yuwaffihimullah, Allah akan sempurnakan kepada mereka dinahumul haq. Dinahumul haq diterjemahkan dengan yang berhak mereka mendapatnya. Wa ya'lamuna annallaha huwal haq, dan mereka akan mengetahui bahawa Allah itu sebenar-benarnya al-haqqu, yang maha benar, al-mubin, yang maha nyata keadaannya. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa di hari akhirat nanti Allah akan sempurnakan segala balasan ganjaran kepada manusia. Itu semua dah yakin dah, kita semua dah yakin dah. Akhirat esok Allah akan kira seluruh amalan kita, dan Allah akan balas. Yang baik balas baik, yang buruk balas buruk.
Dan janji Allah itu tetap benar. Tuan-tuan, atas muka bumi ini sekarang ataupun daripada zaman Nabi, zaman sebelum tu lagi, Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala berjanji. Lama dah Allah Ta'ala berjanji, tuan-tuan. Siapa buat baik, maka dia akan dapat syurga. Siapa buat jahat, maka dia akan dapat neraka. Siapa ikut Rasul, itulah jalan yang benar. Siapa yang lawan Rasul, mereka akan mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Dan janji Allah itu, tuan-tuan, ada yang dah terlaksana. Ada yang dah terlaksana. Allah janji kepada kaum Lut, terlaksana. Allah janji kepada kaum Ad, kaum Samud, terlaksana. Allah janji kepada Nabi Nuh, terlaksana janji Allah. Semua terlaksana. Yang tu. Tapi ada lagi yang belum dilaksanakan. Sebab Allah janjikan syurga, Allah janjikan pengampunan, terutamanya kepada kita yang ada pada hari ini. Allah janjikan keampunan, Allah janjikan syurga, tapi benda tu sekarang belum terlaksana. Bila akan dilaksanakan, tuan-tuan? Akhirat esok. Akhirat esok. Allah akan laksanakan. Janji Allah dalam surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Allah janji, itu janji Allah. Walaupun dalam bentuk kenyataan, tapi itu janji Allah. Memang Abu Lahab akan dapat kecelakaan yang sempurna di hari akhirat. Nah ni, yauma idzin yuwaffihimullah. Kan? Di hari akhirat esok, semuanya Allah akan sempurnakan. Tak ada yang terkurang sikit ke banyak ke, tak ada terkurang, tuan-tuan. Semuanya akan lengkap. Itu Allah Ta'ala. Dan di saat itulah barulah manusia tahu annallaha wa ya'lamuna annallah. Dan ketika itu barulah mereka tahu bahawa Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan janji Allah yang Allah janjikan sebelum ini, siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. Masa tu semua orang tengok Allah, janji Allah semuanya benar. Subhanallah. Semuanya benar, tuan-tuan. Dan kata Imam Sya'rawi, sehingga ke hari ini tidak ada Tuhan lain yang boleh campur tangan dalam urusan Allah Ta'ala, yang boleh campur tangan dalam urusan janji-janji Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan lain, tuan-tuan. Semuanya ikut apa yang Allah cakap. Semuanya ikut, tuan-tuan. Allahu Akbar. Esok, tuan-tuan, barulah kita nampak. Di akhirat esok baru nampak Allah Ta'ala. Oh, apa yang Allah janjikan. Sedekah banyak ni, dapat banyak mana? Kan? Kita buat baik pada orang tua banyak ni, banyak mana kita akan dapat. Semuanya kita nampak dah hari tu depan mata kita. Hak ni Allah sebut dalam ayat ni, wa ya'lamuna, maknanya semua manusia termasuk kita. Wa ya'lamuna, akan mengetahui annallah, bahawa Allah al-haqqu, Tuhan yang sebenar-benarnya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau ada Tuhan lain yang menjanjikan syurga neraka tu, adakah janji Tuhan lain tu betul, tuan-tuan? Ada tak Tuhan lain yang menjanjikan syurga neraka? Ada tak Tuhan lain yang menjanjikan kebahagiaan, kau orang buat macam ni, kau orang bahagia? Tak ada, tuan-tuan. Yang menjanjikan kebahagiaan hanyalah Allah Ta'ala. Tuhan lain tak ada campur tangan dalam urusan ni, tuan-tuan. Maknanya Tuhan lain tu bukan Tuhan lah. Yang sebenar-benarnya Tuhan, annallaha huwal haq. Baru kita yakin, buka mata sebesar-besarnya masa tu, tengok Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Benar segala-galanya. Benar Allah sebagai Tuhan, benar Allah dengan semua janji-janjinya. Allahu Akbar. Annallaha huwal haqqul mubin, bahawa Allah itu Tuhan yang maha benar lagi maha jelas. Nyata dah, benar dan nyata depan mata kita semua, tuan-tuan, pada hari tersebut. Pada hari
di padang mahsyar esok, tuan-tuan. Dah nampak dah segala-galanya. Allahu Akbar. Belum tu lagi, tuan-tuan, masa nazak nak mati tu, nazak nak mati, kita nazak nak mati tu, nyawa kita dah di halkum, kita dah nampak dah kebenaran Allah Ta'ala. Dah nampak dah. Tak kira orang tu beriman ke, orang kafir ke, dia dah nampak dah segala kebenaran. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jangan kecewa sekiranya tuan-tuan buat baik, tiba-tiba atas muka bumi ini tidak mendapat balasan yang setimpal dengan kebaikan yang tuan-tuan buat. Kadang-kadang tuan-tuan kerja kerjaan, kerjalah kan, pagi-pagi tepat masanya, balik tepat pada masanya, kerja bersungguh-sungguh, tapi tak dapat anugerah cemerlang, tak dapat apa kan. Hak dapat hak bodek tu kan, hak dapat hak bodek tu, dia datang lewat kan, banyak hilang je kerjanya kan, kualiti kerja tak ada mana, tapi dapat anugerah tu, dapat anugerah ni. Tuan-tuan jangan kecewa, Allah akan sempurnakan semua tu di akhirat esok. Allah akan sempurnakan. Yakinlah dengan janji Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dan kita akan menuju ke sana. Kemudian kita masuk pada ayat 26. Allah Ta'ala sebut Al-khabisatu lil-khabisin. Apa maksud dia? Al-khabisatu lil-khabisin. Al-khabisat itu perempuan-perempuan yang jahat. Perempuan-perempuan yang jahat. Khabisat. Lil-khabisin adalah untuk laki-laki yang jahat. Khabisin itu adalah lelaki yang jahat. Allahu Akbar wa niyazubillahi min zalik. Perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Wal khabisun, dan lelaki yang jahat lil khabisat, bagi perempuan-perempuan yang jahat. Itu pasangan dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Waliyazubillahi min zalik. Janganlah kita termasuk dalam golongan lelaki yang jahat ataupun perempuan-perempuan yang jahat. Okey, pergi lagi. Wat thayyibat, dan perempuan-perempuan yang baik. Lit tayyibun, lit tayyibin, bagi lelaki-lelaki yang baik. Wat tayyibun, dan lelaki-lelaki yang baik. Lit tayyibat, untuk perempuan-perempuan yang baik. Ulaika mubarrauna. Allahu Akbar. Itu adalah bersih. Mereka itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang jahat. Siapa tu, tuan-tuan? Mereka itu. Nanti dulu. Sabar. Kita akan sampai. Kan? Mimma yakulun lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan, warizkun karim, dan rezeki yang mulia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, kena ingat awal-awal perbicaraan kita sebelum ini, ayat-ayat yang sebelum ini, tuan-tuan ingat pasal tuduhan zina kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, berzina dengan Safwan, kan? Itu tuduhan. Allahu Akbar. Jadi ayat ini berkait, tuan-tuan. Walaupun maksud dia umum, tetapi dia ada kaitan sebenarnya dengan yang sebelum ni. Maknanya di sini Allah nak cerita perempuan-perempuan dan lelaki-lelaki yang terlibat dalam memfitnah Siti Aisyah, itu adalah al-khabisat wal khabisun, iaitu perempuan-perempuan yang jahat dan lelaki-lelaki yang jahat. Allahu Akbar. Ini maknanya tuan-tuan boleh nilai apa maksud perempuan jahat, apa maksud lelaki yang
jahat. Antaranya ialah orang yang melakukan fitnah pada orang. Bukan setakat lelaki yang jahat ni yang mencuri, merompak, bukannya. Itu jahat juga tuan-tuan. Tapi yang maksud dalam ayat ini adalah orang yang memfitnah orang. Sorry dah, saya pergi jauh sikit tuan-tuan. Termasuklah orang yang membid'ahkan orang lain. Jauh tu, membid'ahkan orang lain. Sebab apa? Sebab dia tuduh orang lain ni ahli bid'ah, padahal dia pun tak ada dalil juga. Dia tak ada bukti yang kukuh mengatakan orang lain itu ahli bid'ah, tapi dia tuduh orang. Ni tuduhan. Ini orang-orang jahat tuan-tuan. Ini orang-orang jahat, lelaki dan perempuan yang jahat. Jadi tuan-tuan, banyaklah benda-benda yang jahat. Siapa yang buat benda-benda fasik yang jelas depan mata kita, kan, mendedah aurat, bergaul bebas laki perempuan, minum arak, berzina, itu semua adalah perkara-perkara buruk. Mana-mana lelaki dan perempuan yang buat, maka dia termasuk dalam lelaki yang jahat, perempuan yang jahat. Waliyazubillah min zalik. Al-khabisatu lil khabisin. Perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat. Tuan-tuan, ini bukan bermakna dia terjadi automatik. Tak. Tuan-tuan, mungkin ada anak, mungkin ada cucu. Mungkin ada anak, mungkin ada cucu. Bila nak kahwin, tengok pasangan masing-masing. Siapakah yang akan bakal menjadi menantu kita? Siapa bakal menjadi menantu kita? Dan siapa anak kita? Adakah anak kita itu termasuk dalam al-khabisat, ataupun termasuk dalam al-khabisun, atau termasuk dalam at-tayyibat dan tayyibun? Dua tu tuan-tuan. Kena tengok. Jangan kita kata pasangan ni dia automatik, kalau orang baik dia dapat yang baik lah, kalau yang jahat dia dapat yang jahat. Imam Sya'rawi kata bukan macam tu. Imam Sya'rawi kata ayat ini adalah perintah kepada ibu bapa ataupun wali-wali, penjaga, kan, supaya bila dia nak kahwinkan anak dia, tengok pasangan anak dia, tengok anak dia, tengok pasangan anak dia. Kalau anak dia yang baik, maka dia kena regukan dengan pasangan yang baik. Kalau anak dia jahat, jangan dia nak regukan dengan yang baik. Ramai orang sekarang anak dia isap dadah, kaki dadah, tahi dadah, kan? Tapi waktu nak kahwinkan, dia cari yang baik-baik perempuan, kan? Pergi minta perempuan yang baik-baik tu. Itu dosa ibu bapa tu. Ibu bapa tu dosa tu. Sebab tak ikut ayat ni. Ayat ni arahan. Ayat ni arahan ni tuan-tuan. Kalau kita belajar tafsir lah, kalau kita belajar tanpa ulama, baca sendiri, kita tak nampak ayat ni arahan. Kita tak nampak. Tapi kalau kita belajar dengan ulama, kita akan nampak ayat ini adalah arahan. Sebab bahasa Arab ini tuan-tuan, dia ada satu kaedah yang ulama kata ayat khabar yang dihendaki adalah amar. Ni bahasa Arab tuan-tuan. Dalam bahasa kita, terjemahkan dalam bahasa kita, ayat cerita tetapi dikehendakinya adalah perintah. Itu ilmu tafsir. Tu kita suruh ikut ulama tuan-tuan.
Ulama kita suruh ikut ulama. Jangan main tengok ayat Quran. Dalil dah ada dah depan mata ni. Kan? Faham sendiri. Hancur tuan-tuan. Hancur. Kalau kita faham sendiri, kita akan kata, oh dia automatik jadi. Orang baik jumpa orang baik. Orang jahat jumpa orang jahat. Tak tuan-tuan. Kalau tidak, kenapa Asiyah jadi isteri kepada Fir'aun? Asiyah wanita yang solehah, tapi suami dia bapa derhaka pada Allah Ta'ala. Kan? Nabi Lut seorang Nabi utusan Allah Ta'ala, tapi isteri dia adalah siapa? Orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga isteri dia dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Itu contoh. Kan? Jadi di sini, itu zaman dulu, zaman sebelum ayat Quran diturunkan. Sekarang ayat Quran diturunkan, maka menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mencari pasangan anak yang sesuai, yang dia kata dalam bahasa Arab ni kuf'an. Kuf'an ni bahasa kita dia panggil sekupu. Tuan-tuan boleh faham kan? Sekupu makna sepadan. Sepadan ni kalau ikut dalam cerita, kalau saya tengok cerita Hindustan zaman kecil-kecil dululah, kasta ni nak kahwin dengan kasta Parya ni nak kahwin dengan kasta Brahman. Mana boleh? Tak boleh. Itu tak sekupu, kan? Berjuanglah dia dua orang tu, kan, untuk menyatakan hak dia orang bercinta, kan. Jadilah jalan cerita 3 jam, kan. 3 jam naik bukit turun bukit, akhir apa tengah-tengah tu sedih, akhirnya gembira. Gitulah. Dulu itu cerita saya tengok masa sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu tak ada nak tengok cerita lah tuan-tuan. Tak ada masa nak tengok. Tuan-tuan boleh tengok ayat ini yang sama maknanya dengan ayat surah Baqarah. Kejap. Juzuk kedua tuan-tuan buka muka surat 35. Ayat 221. Jumpa muka surat 35 ayat 221. Ayat panjang sikit tu. Allah Ta'ala kata apa? Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jumpa tak tuan-tuan? Puan-puan jumpa? Okey, tuan-tuan puan-puan tengok pada makna dia. Makna dia apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau kahwinkan perempuan, jangan engkau kahwini perempuan-perempuan musyrik sehinggalah dia beriman. Wala amatum mu'minatun, dan hamba perempuan yang beriman itu khairum min musyrikah, lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan-perempuan musyrik itu cukup menakjubkan kamu, comel, lawa, menakjubkan kita, sangat-sangat menakjubkan kita, mengagumkan kita. Kalau kita tengok, sambil-sambil tengok dia, kita berjalan, mungkin kita langgar tiang, masuk longkang, kan? Cantiknya dia. Tapi Allah kata apa? Jangan kau kahwin dengan wanita-wanita musyrikah ini, walaupun dia cantik,
Sesungguhnya perempuan-perempuan mukminah itu adalah lebih baik bagi kamu walaupun dia tak cantik. Subhanallah. Itu nilaian Islam, tuan-tuan. Itu nilaian Islam. Ni tak sebahagian daripada pembesar-pembesar negara Islam, dia kahwin dengan mak-mak saleh ni, tuan-tuan. Padahal orang Melayu ramai yang beriman, kan? Padahal orang Arab ramai yang beriman, kan? Tapi pemimpin Arab ramai juga yang kahwin dengan orang yang asalnya kafir. Lepas tu kononnya bawa pada Islam, tuan-tuan. Seperti Gemulah Yasir Arafat, semua kenal kan? Isteri dia siapa? Isteri dia Yahudi, tuan-tuan. Dia baca ayat ni tak baca, Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Kalau ikut ayat ni tak bagi. Ya. Allahu akbar. Walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin. Jangan kamu kahwini orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ni, tuan-tuan, tak kira lah dia orang Arab ke, orang putih ke, orang Jepun ke, orang Cina ke, orang asli ke, yang tak sembah Allah Ta'ala, itu musyrikin, tuan-tuan. Itu termasuk dalam musyrikin. Allahu akbar. Wala tunki'ul musyrikin. Jangan kamu kahwini orang-orang lelaki yang musyrikin hatta yu'minu, sehinggalah mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan hamba lelaki yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang-orang lelaki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun lelaki musyrik itu cukup mengkagumkan kamu. Tengok dengan jambang dia, tengok dengan wajah dia, muka dia, mulut dia, ya Allah, kalah Syahrukh Khan, kan? Hebat dia lagi, menarik sungguh, dengan bodinya beketul-ketul, kan? Oh, Masya Allah. Kita pun dapat yang ni elok. Tapi kalau dia musyrik, Allah larang kita, tuan-tuan. Allah larang kita daripada mengahwini dia. Ni ayat ini, kata Imam Sya'rawi, ditujukan kepada ayah-ayah, wali-wali kepada perempuan. Sama ada anak dia lelaki ataupun anak dia perempuan, tengok. Anak dia perempuan jangan kahwin dengan lelaki yang musyrik. Ada orang Melayu kahwin dengan mak saleh. Ada tak? Ada. Bukan tak ada, tuan-tuan. Mak saleh tu asalnya kafir, tapi dia bawa masuk Islam. Lepas tu kehidupan dia hak masa kafir dengan Islam tak ada beza. Kan? Tak ada beza. Sama aja. Sembahyang tak, puasa tak, tutup aurat tak, semua tak. Cuma sebab nak kahwin, masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, tak boleh kahwin. Allahu akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Tak ada guna masuk Islam macam tu. Hak tu Allah kata dalam ayat ni, hatta yu'min, sehingga dia beriman. Bukan masuk Islam, tuan-tuan. Kalau masuk Islam saja, tak sembahyang, tak puasa, tak ada guna. Allah nak yang masuk Islam itu beriman. Dia masuk Islam, dia terus taat pada Allah Ta'ala. Tuhan nak. Ni masuk Islam, tapi dengan Allah Ta'ala tak taat pun, tak ada guna, tuan-tuan. Tukar nama je, daripada John kepada apa ni, nama apa? Burhan. Johan. Daripada John tukar pada Johan. Tukar nama je, tuan-tuan. Allahu akbar. Perangai serupa je. Tak ada, tuan-tuan. Islam tak bagi. Islam tak bagi, tuan-tuan.
Tolong tengok anak cucu nak kahwin, tengok pasangan dia tuan-tuan. Tolong tengok pasangan dia macam mana, tolong tengok dia macam mana. Jadi anak cucu kita tu kena cek dulu, biar dia betul-betul soleh, biar dia betul-betul solehah. Pastikan anak-anak kita tu. Ini nakkan menantu je soleh solehah, anak macam mantu raya kan? Saya bukan kata tuan-tuan, bukan kata puan-puan, tapi ada sebahagian manusia macam tu tuan-tuan kan? Ini jangan tuan-tuan puan-puan terasa pula kan? Bukan sengaja nak tujukan pada tuan-tuan, saya cakap umum je ni kan? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita kahwin dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Al-khabisatu lil-khabisin kan? Tak bagi Allah tak bagi kita kahwin dengan orang-orang yang jahat ni. Al-khabisatu lil-khabisin tu kan, perempuan yang jahat adalah untuk perempuan lelaki. Makna kahwin dah tu tuan-tuan, kahwin. Sebab apa? Sebab Imam Sya'rawi dalam menguraikan ayat 221 surah Baqarah tadi, dia kata Islam menitik beratkan kepada pendidikan dan pembentukan anak-anak. Tuan-tuan, kalau kita kahwin dengan orang kafir, perempuan tu kafir asalnya, tapi masuk Islam sebab nak kahwin dengan kita, macam mana dia nak didik anak kita? Dia nak ajar apa pada anak kita? Tambah-tambah tuan-tuan kahwin dengan ahli kitab, tak tukar agama, dia tetap Kristian, dia tetap Yahudi kan? Kita kahwin dengan dia. Ikut sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i kata boleh kan? Tapi dengan syarat orang tu memang ahli kitab, memang ahli kitab. Itu perbincangan, ada perbincangan tuan-tuan. InsyaAllah belum awal lah ya. Ni warning dah ni ya. Amaran awal. Mana tadi? Sebab Islam mementingkan pembentukan dan pendidikan anak-anak. Islam nak anak itu membesar dalam suasana soleh. Tuan-tuan, kalau kahwin dengan orang kafir, dia tak mampu nak ajar kepada anak-anak kita Al-Quran, dia tak mampu nak ajar kepada anak kita akhlak-akhlak yang mulia. Dia orang akan ajar kepada anak-anak kita apa yang dia hidup sebelum ini. Kalau dia hidup bebas, hidup bebas. Kalau dia hidup makan tak ada halal haram, tak ada halal haram dah dia ajar pada anak-anak kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa nak jadi dengan anak-anak kita? Itu anak-anak kita jadi huru-hara tuan-tuan. Sedangkan Allah kata, banyak amalan ni. Kejap lah, sikit lah. Sebenarnya saya pun nak cepat ni malam ni. Ada program lagi, sekejap lagi kan? Tapi masalahnya ayat tak sampai maksud kan? Tuan-tuan, saya cerita ringkas lah. Kalau nak cerita bab pendidikan anak-anak ni sebagaimana dihuraikan oleh Imam Sya'rawi, memang panjang. Memang panjang tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam ayat Quran yang imam duk baca masa khutbah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksud dia? Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kalau orang kafir, dia nak jaga anak kita, dia nak bawa ke mana tuan-tuan? Selamat tak daripada api neraka anak-anak kita? Tak selamat tuan-tuan. Tak selamat.
Allahu Akbar. Kalau perempuan-perempuan yang memfitnah orang ini, adakah dia akan bawa anak-anak kita ni ke arah yang baik, tuan-tuan? Tak ada. Dia pun ajar fitnah orang. Kejap, bukan setakat dia fitnah orang lain, ahli keluarga dia pun dia fitnah. Allahu Akbar. Penting tuan-tuan. Jangan ingat, dia fitnah orang lain, tak ada masalah dengan aku. Jangan tuan-tuan. Tiba masa dia fitnah kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa ni'azubillahi min zalik. Saya habiskan ayat ni. Tak boleh nak cerita panjang pasal wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kita cerita nanti ada masa lain. Saya habiskan ayat ini. Allah kata ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka adalah orang-orang yang dibersihkan daripada tuduhan-tuduhan orang lain. Maksud ayat ini, kata Imam Sya'rawi, adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan. Dua orang ni dituduh oleh geng-geng munafik melakukan perzinaan. Lalu Allah kata, tiga kali ni tak berhenti lagi. Lepas ni bunyi apa tak tahu. Lepas ni dia cakap tak faham-faham lagi ke, tuan-tuan? Ni apa ni, ulaika mubarraun ini khusus kepada Siti Aisyah dan juga kepada Safwan. Tengok Allah Ta'ala membersihkan nama dia orang. Kata ulama, ayat ini turun daripada 7 petala langit untuk membersihkan dia orang. Inilah yang dinamakan dengan at-tayyibat tayyibin. Tayyibat, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan-perempuan yang baik. Dengan sebab itu dia kekal menjadi isteri Rasulullah walaupun telah difitnah oleh geng-geng munafik. Allahu Akbar. Tengok cantik ayat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nak cerita, nak membersihkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tuan-tuan, orang yang baik, tayyibatul tayyibin ataupun tayyibun alit tayyibat. Tuan-tuan biasa dia sebut tayyib, itu makna dia baik. Baik. Bagi orang-orang baik ni apa benda, tuan-tuan? Lahum maghfirah. Mereka akan mendapat keampunan. Imam Sya'rawi kata, bila sebelum nyawa mereka diambil oleh Allah Ta'ala, sebelum berlakunya kiamat, keampunan telah turun daripada langit, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini untuk orang-orang yang baik, lelaki ataupun perempuan. Warizqun karim, dan mereka akan mendapat rezeki yang cukup memuliakan. Dia dapat rezeki, tapi dengan rezeki itu dia jadi makin mulia di sisi Allah Ta'ala. Di dunia dia dapat rezeki, di akhirat lagilah rezeki yang berganda-ganda, yang dinamakan dengan mulia. Yalah, bila dah masuk syurga, apa tidak mulia, tuan-tuan? Sudah pastinya itu kemuliaan yang tertinggi. Ini dinamakan dengan rezeki. Wa rizqun karim, ini menunggu kepada at-tayyibat wat tayyibatu lit tayyibin. Orang perempuan yang baik kepada lelaki yang baik. Jadi saya tak boleh panjangkan kuliah malam ini. Saya rasa maksud dah sampai dah, kan? Tuan-tuan boleh faham kenapa perlu kita pilih orang yang baik, kenapa kita perlu jauhkan daripada orang yang jahat. Antaranya ialah sebab pembentukan generasi baru, ya. Itu antara punca dia. Dan orang yang baik disediakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang banyak. Dan siapakah orang yang jahat, siapa orang baik, tuan-tuan pun dah jelas, kan? Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.